Kalau orang bukan Islam tolak hudud, tak kala lah. Apa yang jadi susah bodoh sangat? Kapasing tolak hudud, memang nama dia Kapasing. Tapi kalau nama dia Kamal Muhammad, barulah pelik sikit. Itu pun nak jadi pelik, sungguh betul. Ini, itu lain kali lah tuan-tuan panggil. Saya nak ulah yang tu. Nampak? Memang namanya pun Kapasing, memanglah. Lin Leong apa? Seorang lagi tu. Yang MCA tu apa? Cua Solek. Lah nama dia Cua Solek. Kalau dia Ceh Hasan, iyalah terkejut kat kita. Faham ke ni? Tiba-tiba tolak hudud pula. Yang kita pelik orang Islam tolak hudud ni. Tu dia. Tu dia. Apa? Patutnya pelik yang tu. Kita tahu bahawa Quran itu hudud itu dalam Quran, tapi kita itu pelik patutnya. Ada orang beriman cakap macam tu, mana boleh? Wa sami'na wa ata'na. Ini benda besar tuan-tuan, hudud ni. Benda besar, benda yang utama. Memanglah Dr. Asri cakap hudud ni sebahagian pada Islam, tapi dia adalah polimer yang utama. Macam tuan-tuan beli kereta. Beli kereta, ya Allah ya Tuhan. Kereta lawa dengan make upnya, dengan sayapnya, dengan tu. Tak payah cerita tayar, enjin tak ada. Apa cerita? Tayar tu nampaklah tak ada. Ayo, fahami ke tolak kereta? Enjin tak ada. Maknanya walaupun dia sebahagian daripada Islam, tapi dia juzu'iyah yang penting. Macam semayang lah, tuan-tuan semayang. Semayang punya kemah dengan serban mahal, jubah mahalnya, tapi Fatihah tak baca. Sah tak semayang? Tak sah. Tapi kalau tak baca surah, terus sujud, terus rukuknya daripada Fatihah, sah tak? Ada benda yang tak penting, ada benda yang penting. Hudud ni penting. Tengok jenayah hari ni apa berlaku. Saya itulah tak boleh cerita pasal politik ni tuan-tuan. Dah mula mengemang aku punya. Nak cerita pasal Ramadan ni. Ini nak tunggu kondusif. Kondusif apa dah meletup dah. Macam-macam meletup dah. Yang mati dah macam mati dah. Peragut hari ni dah berani cetak tangan orang. Nak kabut. Sanggup bawa parang hari ni. Ya Allah. Nak tunggu bila? Nak tunggu PM yang kena? Nak tunggu isteri PM kena kagut. Baru nak bertindak? Ya. Mahkamah masuk Mahkamah masuk. Jangan takut tuan-tuan. Kita ada masalah yang tu. Ya benda sahih lah dah. Memang benda tu benda sebahagian pada Islam. Wah, Fathul Bari pun cakap, oi, hudud ni tidak penting. Nak mula main kepala-kepala dah ni. Benda ni memang betul, tapi benda tu penting. Macam saya kata semayang tadilah. Fatihah tu wajib. Tak baca Fatihah tak sah semayang. Semayanglah. Apa orang kata khusyuk macam mana pun, Allah bagus kau sembahyang. Memang saya tak ingat Allah. Fatihah baca, tak baca, tak sah. Sebab dia benda elemen yang penting. Tapi surah baca tak baca. Tak baca surah, Fatihah baca. Tak apa. Allahu akbar. Balik pada tadi. Aku dah lupa dah mana tadi. Tu dia. Tu yang teruk dia tu. Kan politik pula begini. Tu. Ya tak? Tapi dah lepas Ramadan tak apa kan? Dia tak boleh bulan Ramadan je kan? Tazkirah Ramadan tak boleh ada berunsur politik. Lepas Ramadan boleh dah, bebas dah. Tu dia. Baik, nak cerita balik. Itu dia. Ya tak? Simpulan tadi. Ya, Islam tu. Dia kena ada satu simpulan. Apa dia? Itulah iman. Macam kita buat kereta tuan-tuan. Macam kereta juga lagi sebagai contoh senang. Bak tayar, bahagian tayar. Tadi bahagian enjin, ni bahagian tayar. Tuan-tuan, baik. Tuan-tuan pasang tayar. Sport rim mahal tuan-tuan. Kereta dah cantik, sport rim mahal pula, pasang tayar. Tapi tak pasang skru. Boleh jalan tak? Boleh. Tapi tunggulah kejap lagi. Yang tayar belah kanan pergi kanan, tayar kiri pergi kiri, yang belakang tinggal. Betul tak? Tak payah buat, aku dah buat dah. Tapi kita mainan lah. Nampak? Maknanya dia kena ada skru. Skru itulah maknanya iman. Itu sebab kena ada keimanan dalam diri. Pakaian tadi Islam,
kekuatan Islam tu tadi melalui keimanan, keyakinan. Bila tak yakin tu yang jadi macam-macam tu. Oh, nanti kita akan kaji semula hudud ni. Tuan-tuan, aku terang-teranglah. Ada? Siapa yang paling lama memperjuangkan hudud ni? Daripada arwah Fadino hidup sampai mati. Daripada Tok Guru tu rambut hitam, janggut hitam terus jadi putih. Dua-dua Tok Guru tu. Tak dihiraukannya, tiba-tiba seorang ni tak tahu mana datang adung kemelah. Tiba-tiba kata cadang ke Johor. Apa nama? Johor dilaksanakan hudud. Semua ulama dia sokong. La ilaha illallah. Tu kena balingan cawan tu. Masuk tu tak? Masuk. Betul tak? Betul tak tuan-tuan? Ulama memperjuangkan hudud, dia terajang, dia sepak. Dia kata sesat lah apalah. Tak nak di follow, tiba-tiba tak tahu mana adun ni, mana tinggi sertifikat agama dia. Mencadangkan, setuju pula Fathul Bari, terus setuju pula. Oh, setuju lah. Saya sokong satu patut. Ya Allah. Kan jahat tuan. Kan jahat nama ni. Sebab Tok Guru tak balas dia punya permintaan sampai hari ni. Ceramah ni pula kan. Sebab daripada awal tak ikhlas. Ikhlas betul-betul lah. Tak kira lah awak ulama duduk kat mana stesiunnya, duduk kat mana logonya. Tak? Hak cakap hak. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Ingatlah ayat tu. Jangan kerana kebencian kamu pada suatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil. Adil lah. Tak boleh lah macam tu. Hudud pah. Siapa? Haram. Siapa yang cakap hudud tu pas punya, rosak akidah dia. Jangan main-main tuan-tuan. Kecuali teks hudud itu tidak ada satu pun ayat Quran, tidak ada satu pun hadis Nabi, bolehlah kita kata itu hudud tertentu. Tapi kalau dalam tu terperincinya ayat Quran, tuan-tuan tak boleh kata ini hudud sesuatu individu, organisasi ataupun apa saja. Semuanya datang daripada Allah. Sebab Allah dah sebut dalam Quran dah. Allah dah sebut dalam Quran. Kata Allah, inilah dia ayat-ayatku. Ya, inilah dia ayat-ayat yang diturunkan. Ya. Kepada Rasulnya. Ya, untuk disampaikan kepada umatnya. Yang mana Allah kata telah disusun rapi dan diterangkan dengan jelas, yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita boleh kata begitu, rosak akidah. Ya memang rosak akidah. Ya. Tak boleh kita duk cakap begitu. Tak boleh, tak patut. Sebab saya kata kalau benda tu bersandar Quran dan Sunnah, kita tak boleh sandar kepada orang lain. Ya, yang dicipta oleh orang lain, hanya Allah Taala aja yang kita boleh kata. Sebab rosak tuan-tuan. Ini hudud pas, hudud UMNO. Tak boleh, memang tak ada hudud UMNO, hudud pas, hudud Allah. Allah yang turunkan. Hudud kapal SIM pun tak ada. Ya, tu dia. Balik pada iman tadilah. Contoh nak bagi ada kaitan tuan-tuan, tak ada kaitan iman. Itu sebab kena ada iman. Kekuatan Islam itu, pakaian itu. Maknanya boleh kata-kata iman ni sebagai butang baju untuk menyematkan lagi. Tuan-tuan pakai jubah, dedahnya tu lawa. Dah rupa hantu yang hantu isap darah tu apa? Ya. Tapi cuba pakaian tu elok dengan butang dia. Nampak? Smart. Jadi kita boleh katakan, ya, ibaratnya lah kiasannya, ya, iman ini adalah butang baju, menyempurnakan baju kita. Yang itu sebablah tuan-tuan, bila kita tak ambil pengajaran daripada Ramadan itu, yang tak dapat apa. Tengok, kembali balik. Kosong balik. Tuan-tuan ni bagus ya. Ubudiah ni memang terkenal dah. Ya, ustaz-ustaz kalau sebut nama ubudiah bak gombak, memang terkenal. Tak? Memang tahu dah. Ya, line clear dia kata, line clear. Kalau mula-mula dulu saya sampai Selangor, ya, orang Jaif pesan, dia kata ustaz jaga-jaga di Selangor ni ada surau panas satu, surau sejuk, surau lembut satu, surau keras satu. Aku pun pening, apa maksud surau keras, surau lembut? Aku pergi surau masjid semua keras-keras belaka. Pasal buat daripada batu. Mana ada surau lembut? Rupanya yang keras ni surau macam tuan-tuan ni lah, 30 hari kuliah.
Kalau suruh lembut ni seminggu sekali ataupun setahun sekali kuliah. Jadi surau tuan-tuan ni memang top 10 lah. Surau keras. Keras berdentum kata orang. Tu yang dia kata lain clear. Tu. Ya, tuan-tuan. Tu sebab kosong ni. Ya, di sinilah poin dia tuan-tuan. Itu sebab kita kena ingat bahawa kita adalah pertama khalifah Allah, pakaian kita adalah Islam, kekuatan kita Islam itu adalah iman. Setelah selesai itu barulah dapat takun tu. Itu sebab ayat Quran yang berkaitan wajib puasa ni pun Allah Ta'ala main-mainkan kita. Apa tujuannya tuan-tuan? Itu sebab dalam kita kalau belajar tafsir, ya, dia ada ayat-ayat yang samar-samar, mutasyabihat dia panggil. Ayat yang samar. Yang samar ni perlu penjelasan. Ada ayat yang nyata, yang jelas kita boleh faham, tapi ada ayat samar. Contoh puasa ni sendiri, cuba tuan-tuan perhatikan. Contoh ayat puasa tu. Saya ulang balik ayat puasa. Ya ayyuhallazina amanu, tadi amanu dah dapat, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazi. Hasil daripada kita diwajibkan puasa kemudian kita berpuasa, apa dia? Takwa. Saya yakin dan percaya tuan-tuan yang ada pada malam ni dan yang melaksanakan Ramadan, yang menyempurnakan solat tarawih dulu pun mengharapkan takwa. Tapi kena ingat, kat situ Allah Ta'ala main-mainkan lagi. Apa dia? Sebelum ayat takwa tu Allah Ta'ala letakkan ayat apa? La'allakum. Tuan-tuan, la'allakum ni apa makna? Kalau ambil tafsiran lama, ya, dia katakan moga-moga. Ada tafsiran kata supaya, ya, mudah-mudahan. Apa makna moga-moga supaya mudah-mudahan ni? Cuba tuan-tuan semak apa nama buku Dewan Bahasa dan Pustaka. Maknanya belum pas. Macam anak kita lah yuk. Mereka belajar lah yuk. Tahun ni kan SPM. Ya belajarlah. Mudah-mudahan kalau tak dapat A dapat E pun jadilah. Nampak? Maknanya belajar tu belum tentu lulus. Belum tentu. Tapi kena belajar lah. Nampak? Kena belajar. Tapi ada satu ayat pula yang berkaitan dengan ujungnya takun juga. Allah kata apa? Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini jelas. Apa dia kata Allah? Inilah dia kitab, iaitu Al-Quran yang tiada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang yang berkehendak, petunjuk bagi orang yang nak bertakwa. Maknanya tuan-tuan, nak dapat takwa ayat puasa tu, hendaklah puasa itu kita laksanakan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Bukan puasa ikut nafsu kita. Tu sebab tengok hari ni berpuasa dia, tapi Masya Allah, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi bazar Ramadan. Saya hari pertama dah pergi bazar Ramadan dah tuan-tuan. Ya, memang biasa bulan Ramadan awal-awal family ni, kita orang 12 adik-beradik ni memang selalu buka bersama. Jadi kebetulan saya sampai awal, abang ajak pergi bazar Ramadan kat Kelang, rumah kat Kelang. Pergilah tuan-tuan, pergi bazar Ramadan. Ya, bukan saja bermacam aneka makanan minuman, bermacam aneka pakaian pun ada. Ya Allah. Terutama sekali orang perempuan. Nak orang perempuan jangan marah. Kan ustaz ni asyik ngata orang perempuan aja. Pasal kan memang kena ngata orang perempuan ni kuat. Pasal Nabi sedih dah. Kan Nabi kata orang perempuan banyak masuk neraka. Jadi nak kena memang sentuh orang perempuan ni banyak sikit. Ya, perihal orang perempuan ni. Tengok pakaian, ya Allah. Ada yang tercarit-carit, nampak bahu. Aku ingatkan dia mau berkelahi pasal nak dapatkan juadah berbuka. Rupa memang fashion dia. Nampak? Bibir merekah, bibirnya. Puasa dia. Tapi tengok, tetap buat kemungkaran dengan Allah dari sudut pakaian. Nampak? Tak malu dia dalam keadaan dia melaksanakan ibadah puasa, dia mendedahkan aurat yang Allah haramkan aurat itu. Inilah manusia yang dipanggil jahil, muraqabah. Ya, nampak? Dia buat yang halal, pada yang sama, saat yang sama juga dia buat yang haram. Jahil. Ini kategori pertama lah dah keluar. Jahil. Jahil. Allahu Akbar. Nampak? Puasa dia, tapi jahil. Sebab apa? Dia puasa ikut nafsu.
Itu sebab ada satu hadis Nabi tentang puasa ini. Mereka berpuasa menahan makanan lapar. Mereka tidak mendapat apa-apa melainkan hanya lapar dan dahaga. Mereka bangun malam berqiyamul lail. Mereka tidak dapat apa, hanya penat bangun malam. Siapa mereka ni? Inilah orang-orang yang jahil. Tak mau mengaji, tak mau belajar. Datang tazkirah tak mau, kiranya nak ngentam aja tazkirah. Kalau boleh jangan buat tazkirah. Jangan bagi orang faham agama ni. Itu memang seronok bagi dia. Ini dia tuan-tuan. Nampak? Kan dah tak kerti apa. Itu sebab Islam ni adalah ilmu. Dan hadis Nabi sendiri, talibul ilmu fardatin kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap lelaki Islam dan perempuan Islam. Ya. Saya habiskan buku 9 boleh? Sebab 3 tahun tak mari kan. Jadi saya jamakkan semualah. Boleh makcik Ada rumah terbuka ke? Ada rumah terbuka, ajaklah saya sekali. Tu. Ya, nampak? Allahu akbar, tuan-tuan. Ya. Ni orang yang jahil. Ya, golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang-orang munafik. Siapa munafik ni kata Nabi? Mereka yang bukan menyembah Allah tapi menyembah bulan Ramadan. Berapa ramai yang menyembah bulan Ramadan? Bila Ramadan dia buatlah segala-galanya yang diperintah oleh Allah. Bila habis Ramadan tinggallah segala-galanya. Bermakna dia bukan beriman dengan Allah tapi beriman dengan Ramadan. Ini orang munafik. Dan yang ketiganya, tuan-tuanlah orangnya. Tuan-tuanlah orangnya. Ya. Fabashir ibad, kata Allah, bergembiralah wahai hamba-hambaku. Siapa mereka ini? Mereka yang berusaha mendengar perkataan-perkataan yang disampaikan. Perkataan apa? Bukan perkataan slogan merdeka 55 tahun tepati janji, bukan. Tapi slogan daripada Allah, yang disampaikan iaitu daripada Allah, perkataan daripada Allah, iaitu Al-Quran wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan orangnya. Tuan-tuan tengah mempraktikkan apa yang tuan-tuan telah belajar masa Ramadan dulu. Tuan-tuan orangnya. Itu sebab Allah kata wa ammal ladzina amanu fazadatum imana wa hum yastabshirun. Kata Allah, apabila orang-orang beriman dibacakan ayat Quran kepada orang-orang yang beriman, fazadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka, wahum yastabshirun, dan mereka bergembira. Tuan-tuan nampak, walaupun bukan bulan Ramadan, mari juga surau, datang juga. Lentak koma lah nak apa nama nak rumah terbuka ke, rumah tertutup ke, rumah terbiar ke, rumah terbakar ke, tak duduk kuliah. Awak tetap jadual awak maghrib surau, kata orang rumah lah. Tu orang rumah kata hari ni suami dia ada. Nampak? Ya. Inilah dia wakil-wakil Allah yang menyusun jadualnya. Setiap hari susun jadual, memastikan bahawa ya, kehidupannya tidak lari daripada landasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi na'udzubillah min zalik, ayat selepas tadi, wahum yastabshirun fa ammal ladzina amanu wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatsum ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Na'udzubillah tuan-tuan. Maka adapun kata Allah, orang-orang yang ada penyakit dalam hati mereka. Siapa orang ni? Orang munafik ya? Yang ada dalam penyakit, dalam hati mereka ada penyakit. Bila dibacakan ayat Quran kepada mereka, fazadatsum ila rijsihim, maka akan bertambahlah kekotoran, maka akan bertambahlah kerosakan di dalam hati mereka. Mereka benci, mereka tak suka. Itu yang macam-macam tu. Awal-awal Ramadan dah, saya kebetulan pergi Majlis Agama Islam Selangor, MAIS, ya, urusan sekolah. Saya tengok ada wartawan, ada orang ramai tengah saya nak parking kereta, saya tengok ada orang ramai. Ya, saya pun tak nak campur, saya naik tu tingkat 10. Ya. Tengah berborak dengan sahabat kita, datang staf dia, naik kerani dia naik. Ustaz tanya, apa hal kat bawah? Perkasa kata. Perkasa.
Apa pasal? Hantar memorandum. Apa dia? Ya, ada 38 masjid panas. Besok keluar surat khabar. Saya jawablah, memanglah masjid tu panas, aircon tak ada.